Episod kali ini dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Betul-betul lah. Around 3-4, I dengan kawan I, kita rasa panas. Hai, apa khabar semua? Sekali lagi kita jumpa dalam Puaka. Dan seperti biasa, setiap minggu kita akan jemput individu-individu yang sudi datang kemari untuk kongsi cerita seram mereka, pengalaman yang mungkin tidak dapat mereka lupakan untuk dikongsikan bersama kita semua. Dan tamu puaka kita hari ini ada dua puaka. Minta maaf. Wow, tamu puaka. Wow, okey. Boleh. Yuslina dan Izwan Ismail. Terima kasih. Ya, pelakon Singapura dan pelakon Singapura Malaysia. Nampak? Wah, nampak si My Level? Kau. Si My Level. Ni kita daripada Mr. Ballerino. Oh wow, ya. Yes, Mr. Ballerino. Berapa bulan yang lalu ya? Ya. Okey, dan ni ada cerita-cerita menarik. Ada, actually banyak. Okay. Actually, I nak bilang ni pun kan I seram tau sebenarnya. Is it? Yeah, but then I tabahkan diri untuk tell you. So, It's okay. Okay, the first story, it happened a few years ago lah. I think 3 years ago, when I was in Thailand. I pergi holiday dengan kawan-kawan I. Okay. You know how macam kalau you nak pergi holiday, you always like, alah suka-suka je, you know, happy-happy, nak pergi macam relaxkan mind and all. But this holiday turned out to be something that's very... A memorable one. Yes, a very memorable one. Jadi, okay, so what happened? Kita pergi for 3 days 2 nights. The first day tu, it was okay. We did our activities and all. Hari kedua tu, something happened on the hari kedua, pada malam tu. So, pagi hari kedua tu, kita buat kita punya own activities. We went to ATV, we went to water rafting. But I clearly remembered, bila kita nak jalan towards the water rafting punya area tu kan, a friend of mine, so I pergi dengan 3 kawan I. One friend of mine ni, bila kita jalan dekat this hutan lah. So it's like a hutan, a trail to go towards that water rafting. Dia terpijak something. I think it's like a red colour punya string or something. Macam pada kita like, alah ni sampah biasa je. But then bila dia pijak tu, I cakap dengan dia like, baiklah jangan cakap apa-apa, mulut jangan celupa, you know. Kau have to be careful because kita dekat negeri orang. So we may not know what's going to happen kan. Right. So kita dah did our water activities and everything. We had our dinner. We had quite a lot of fun times lah. Tapi after that water rafting, I tak sedap hati. I rasa macam during dinner tu I cakap dengan diorang macam, kenapa macam something is gonna happen guys Then diorang macam cakap like, tak lagi, kau jangan overthink sangat. Benda ni like, you know, tak tahu, just to me at that moment I rasa macam, tak guys, aku macam just not feeling right about this trip. So kita dah balik, kita dah after dinner tu kita balik ke hotel. And then kita semua tidur dalam satu hotel, satu bilik. So dalam hotel tu, so I sleep dengan kawan I, and then another friend of mine dia tidur dekat day bed lah. Bila kita tidur tu, it was all normal je. So malam tu bila I tahu I tak sedar hati, I bacalah Zikr-Kul, I baca ayat kursi and all that. Betul-betul lah, around 3-4, I dengan kawan I, kita rasa panas. And then kita rasa panas, dan I cakap dengan dia like, rasa macam panas lah, kita off aircon. And we clearly remember, bila before kita tidur tu, kita on TV tau. Tapi somehow, pukul 3-4 bila kita bangun rasa panas tu, TV tu tertutup sendiri. Okay. Yeah. And then kawan I yang dekat daybed tu, he was all in sweat, drenched in sweat. So kita macam, siapa off aircon? So I macam like, so my friend cakap, tak payah, don't think too much lah. So dia pergi on aircon balik. Macam normal lah. It was all normal. But I cannot sleep after that panas punya environment kan. So what happened? The next day, bila kita dah bangun, we talk about it lah. Macam, kau rasa trip ke apa the whole hotel ni?
And I know that hotel somehow there's this a particular bilik yang a bit, you know, creepy and a bit ni lah kalau you tengok lah dia punya ni kan. So yeah lah, so we talk about it, and then kawan I yang dekat debate tu, he was saying like, guys, actually kan, aku dah nampak benda kat luar tingkap tu. Kita macam, kau nampak? Nampak apa? Kau kan tengah tidur, because bila kita tengah nak on aircon and everything, dia masih tengah tidur tau. Tapi kita tahu dia tengah berpeluh, because we all tengah berpeluh. So dia cakap dia nampak ada benda kat situ. So we are like, okay lah, we just don't want to talk about it, and then that means there is something lah bila kita tengah tidur tu. Benda apa tak tahu, tak specifically. Tak tahu, dia cuma cakap je, aku dah nampak ada benda kat sini, tapi aku macam just tak nak tengok. Macam tu. So from then, macam kalau pergi hotel ke apa, I always bawa macam surah Yasin ke mana-mana. Takut. Tak suka benda macam gini. Ke mungkin naughty sebab tu dia pun menjelma. You Kita naughty tak ke? naughty. Oh, tak Kita naughty. kita tak naughty. Sebab tu you rasa Kita panas. Cuma aku panas. Amboi. Kau macam kita. Asal tak message? Tiba-tiba. Message siapa? Tak ada. Message orang tu. Betul. Call me lah. Dah baca kan? Surah Baqarah. Macam pandai je. Astagfirullahalazim. Tak maaf tu main. Jadi itulah. So that's what happened lah on the Correct. second day tu. Tu time holiday Time holiday. Izwan? Okay. My turn Okay, turn. So, cerita ni I haven't told anyone before. Eksklusif sini. Wow. Eksklusif. Wow, thank you. Sebab cerita Honoured. pun Kita honoured. Yeah, you should be. Okay, so sebenarnya like kita shooting kat Malaysia. The location semua macam dalam tau, very jauh from, Drama apa tu? Tak ingat, I think Nampak? Banyak drama tak ingat. Nampak? Nampak tak? Ada. Aku Tak belum ada. ada. Okay. Sekejap. Okay, nak start. Okay. Okay. So, location ni macam kat kampung lah. So, it took me to reach there macam 1.5 jam just to reach there. And half an hour of it is like pendalaman macam kampung, very quiet. And then we reach the tempat yang location tu. So, shooting hari malam tu habis like midnight itu. And then after dah salam semua orang semua, then around 1 AM then I started my drive back balik rumah. So dalam driving tu macam okay lah, macam dah penat kan, besok lagi call time pagi lagi, so nak cepat-cepat balik lah. Drive semua all the way dark, memang tak ada street lamp, tak ada apa-apa. So bila tengok belakang is like pitch dark. So continue je driving, and the road is like very bumpy. So macam bumpy, okay. You were alone lah? I was alone. Yeah, I always drive alone back. And tiba-tiba macam a few bumps tu macam rasa kerusi pun gerak sekali tau. Macam okay, maybe The road lah. bumps lah, Okay, the road lah. yeah. Lepas tu tengok bump kerusi dengan road bump tu tak synchronize tau. Okay. Macam dah habis road bump baru macam kerusi cak. Okay, tak apa, drive. Okay, rasa lagi tau, makin kuat tau. Makin kuat, then macam mata pun macam gini atas lah kat rear view mirror kan. Kau mata kau ni atas. Jatuh tengok lah. Lepas tu macam nampak macam ada is behind my chair. Apa? Like Your seat ah. behind my seat tu ada like macam hitam kan, rambut tau. So I tengok sekali, lepas tu I tengok depan dah macam Okay. okay, tak apa, drive cepat-cepat sampai kat highway tu dah okay dah selamat, nampak highway dah selamat dah, laju jalan. So semua okay lah, but it keep shaking tau macam. And then random dia stop ingat dah okay kan, dia rasa lagi macam okay, tak apa, laju lagi. Okay, so dah sampai kat highway tu, dah ada lampu terang macam okay, selamat. Dia teringat kawan yang cakap kalau drive balik tu jangan balik terus kat rumah, stop somewhere kan. So macam okay lah, stop isi minyak dulu lah. Isi minyak, nampak petrol station, pergi keluar isi minyak, keluar nak isi minyak tu macam glance kejap kan, macam Nak tengok ada ke tak? kan? Memang nak you want to see kan, macam Correct. benda tu ada lagi ke tak, macam tak ada, okay, dah selamat, tak ada kosong, okay, tak apa, dah isi dah. Lepas tu nak balik, okay, continue my journey lagi, tinggal I think like 25 minutes more dah sampai dah, sebab malam tak jam kan. Lepas tu continue my journey. Lepas tu kan, masa driving back tu macam biasa dah calm down, dah okay lah, macam fikir balik, rest, mandi semua. Tiba-tiba like a few motorbikes diorang pun nak balik I think lah. So just random motorbikes akan jalan lah beside my car. And ada one of these motorbike macam dia go past my car, lepas tu dia macam swerve macam laju tau, tu dia belah. Macam apa dengan motor tu, gila. Macam biar continue kan. Sekali the next motorbike yang jalan tu
Dia stop sebelah tu. So dia horn tau. Macam aku macam apa ni nak rompak aku ke kat sini? Macam tak buka window, tak buka the window kan. Aku macam biar je continue my drive. Lepas tu dia keep horn tau. So dia macam aku macam dia tunjuk kat atas. Dia tunjuk kat atas kereta. Aku macam baru aku macam alamak, kat atas ke aku nak buat apa ni? Dia kena ikut aku balik kat atas kereta. Aku macam kita apa, sambung. Lepas tu motor tu pun dah belah dah. Dia macam tunjuk tu dia belah. Dia laju-laju dia balik dulu. Lepas tu aku continue my drive. Lepas tu tinggal 7 minutes more untuk sampai rumah. Macam okay, nak sampai rumah. Lepas tu to reach my place tu I kena masuk satu simpang ni tau. Satu simpang dia turn into the car park. Lepas tu nak sampai lagi 5 minutes kan. Lepas tu tak jumpa simpang tu. And lagi 5 minit aku kena go through a toll untuk U-turn balik, and it's another 15 minutes. So macam aku tak nampak, I miss that simpang ke aku ingat kan. So I just continue U-turn balik, nak baju balik rumah, mandi semua. Kali balik je toll tu sama. And another 15 minutes. Aku dah nak balik besok kawasan pukul 6. Hello, penat. Macam mana ni anda benda tu kat atas. Masuk alam lain lah. Aku tak rasa sama ni, but I just cannot find that simpang untuk masuk ke my car park. So 4 kali tu aku pusing benda tu. 15 minutes lagi. Tol tu aku dah bayar RM5. Aku macam dah rasa give up dah. Rasa macam nak stop kat tepi tu, tidur kat situ je kan. Tapi nasib baik last sekali jumpa simpang tu. So balik park kereta. So macam lari balik rumah. Rasa lah macam naik lift semua. Macam lah lari balik rumah, lari mandi. So tidur je. Tu cerita dia macam main-main Sekejap main. Tapi dulu time shoot kat Malaysia kan, selalu kita ni keluar dengan Serina, anak Chef Wan. Kita keluar. Okay. Oh, the story behind it. Masak-masak dengan dia. No. Kita keluar lah kan. Okay lah. Maksudnya daripada location ke location lah. So keluar, tapi yang seramnya, bukan seram, cakap apa tau, kau ni penakut lah boy. Kau jangan penakut gitu. Tapi aku cakap kau, kalau kau duduk kat Malaysia sini, busuk-busuk kau mesti jumpa satu. Kau Serina cakap gitu, diam. Cakap yang betul, busuk-busuk mesti jumpa. Orang dah shoot ni cakap macam-macam. Macam betul, sambil dia drive dia ceritakan. Ya betul, satu hari tu aku drive nak kat maghrib tu kan. So dia punya orang macam murah hati, tolong orang. Sikit lepas tu ada orang tahan perempuan ni. Dia cakap dia berhenti lah. Lift kan, mana ke depan? Okey, jalan depan, dah drive. Dia tak nak tak apa. Dia drive sorang-sorang. Sikit lepas tu terus dah ambil barang dia gini. Sikit dia pusing belakang sana. Perempuan tu lambai dia kat sana pula, road sana. Sekejap pusing, dah tak ada. Oh, dia nak tumpang sekejap je lah. Tumpang sekejap. Sebab tu dia cakap kalau duduk Malaysia, kau mesti jumpa something. Tapi so far tak lah. Alhamdulillah lah. Entah ke lupa gitu lah. Macam tu. Scary-nya, ya Allah. Kan? Ada lagi? Ada. Itu time maghrib juga ah. Because we mentioned about maghrib, right? I selalu macam I think this happened last year. I pergi jogging dengan my brother. So my usual punya route dekat belakang rumah tu, it's a long route tapi ada longkang. Okay. I think it's about maghrib lah. About 6 plus dan nak masuk 7 plus 8. Kita pergi sama-sama. From Choa Chu Kang to Bukit Gombak, that whole route kita jog. Then I clearly remember I dengan my brother just a normal stroll biasa. Kita leg nak pergi jogging biasa. Konon lah nak keep fit kan. Lari. And then after that kan? tahu kan ini. Aku pun nak cakap cerita aku tahu. So bila I tengah So bila I tengah jog tu, my brother cakap dengan I, "Kak, kau lambat sangat lah. Aku jalan depan dulu lah." Then macam like, okay lah, because at that point of time masih ada ramai orang juga. So I macam tak takut lah, macam okay lah. Walaupun dah gelap, I cakap okay tak apa, kau pergi depan, aku will catch up with you. Okay. And then there was this one junction that tak ramai orang sangat tau. I tengok semua orang dah balik. Macam going towards Choa Chu Kang area. So I macam just jog biasa je. And usually kalau I jog, I pakai earpiece. But this time around I tak pakai earpiece. So because I tahu nak jog dengan my brother, right? So macam like okay lah, happy jog. Jog. Sekali for sure I know yang my brother tu dah dekat depan apa. I'm trying to catch up kan. Tiba-tiba dengar ada orang panggil nama I. I cakap, Kak, aku pergi beli air sekejap lah. Kau kat situ ada blok, saya nak pergi beli air. Saya cakap dia, kau nak beli air? Okay lah.
And I tak teringat pun yang my brother dekat depan. So macam, okay lah. So I tunggu dia main phone. Ni macam after a few minutes tu I cakap, asal aku tak sampai-sampai Sekali bila I jalan main phone, I call dia tak angkat. Jalan depan. My brother patah balik. Dia macam, kau dari mana dek? Aku memang cakap engkau apa aku kat depan. Habis kau lambat sangat tak nak catch up, aku patah balik cari engkau. Habis I cakap dengan dia, I call you dek, kenapa tak angkat? Kak, you know yang aku tak bawa phone apa? So I macam, siapa tadi tu? Dek, sabar. Then kau bagi beli air tadi. Apa kau merepek kak? Aku tak bagi beli air. Aku kat depan tadi gombak tunggu kau. So I macam, okay. Then he ask me, what happened? Tak, aku macam dengar diorang panggil aku, Kak, aku pergi beli air Then dia macam, aku memang nak pergi beli air kak, tapi aku was not behind you. So siapa tu yang panggil I? Yang beli air tu? Saya tak tahu lah. Kan? Macam gitulah. Selamat dia gitu je, lepas tu tak muncul balik. So lesson learn, jangan lari time maghrib. Yuslina degil. Okay. Nak pergi macam evening stroll lah konon kan. Okay. Ni taman mana ni? Dekat Taman belakang. Rashida. Tak balik kontrol. Taman Botanika. Salah. Dekat belakang. Kat belakang like my block. Kat belakang tu je. Yeah. And then it was like maghrib lah. It was quite dark and all. And then macam gitu lah. So from there macam, okay, time maghrib jangan pergi jog. Right. Yelah, mak-mak, bapa semua cakap. Itulah kan, tak nak dengar cakap mak. Keluar maghrib, balik rumah. Tapi kira dia baik lah, dia nak pergi belikan air kan. Dia nak pergi bilik air. Tapi tu siapa yang nak beli air? Kau faham tak Iswan? Ya, benda tu baik lah. Ya, dia tak kacau-kacau nakal-nakal gitu je. Ya, but still kau tak macam wonder. Tak apalah, nanti kau lari lagi, jumpalah tanya. Okay. Okay, back to you. Tak tahu, korang tahu pasal saka tak? Saka. I don't know about it. I don't know anything. But when I first pergi kat Malaysia tu, I sewa satu bilik murah tau, RM300 je. But it's in a flat. Dengan ada orang-orang that sewa rumah sama lah, bilik-bilik lain kan. So, diorang cakap yang satu orang ni ada saka. And like, okay, saka. I also don't know what it means. Macam tak takut lah. Tapi, like berapa kali tu, I kena panggil nama. Dia panggil nama I macam Iswan. Tapi suara dia sama macam suara kawan I tu. Tapi bila I keluar kan, tak ada orang kat rumah tu. Kosong. And banyak kali dia akan panggil Iswan. Macam keluar, tak ada orang. Tapi benda tu tak takut lah. So macam, okay lah, panggil nama je kan. Macam tak kacau. Then a few weeks later, nampak bila tengah kat living room tu, I tertidur malam tu kat living room, tengok TV kan. Lepas tu when I terbangun macam around 4am ke apa tu, I nampak kat depan pintu kawan I tu ada a very big black figure, macam the whole door penuh tau. Benda tu diri je, tengok ke dalam. Macam tengok dalam je, macam just standing there. Tengok ke dalam, dia tak buat apa, dia diri je. So macam masuk bilik. Apa benda saya tak tahu masuk bilik ke, tak apa. So then ada sekali tu kita macam pergi the whole flat tu, kita pergi cuti lah. Pergi cuti tu, then in the room, I kan pakai contact lens kan. So malam tu kan, I took out my contact lens. I took out. Lepas tu I nampak macam, depan tu ada macam, my friend was there on the bed. Dia duduk kan, dengan main phone. Tapi kat belakang dia, ada some macam nampak shadow lah kat belakang dia tu. So macam, apa benda tu? Then I took my spectacles. Lepas tu I nampak the face, macam the head and the face kat belakang dia tengah just looking at him. Tengok dia je tau. Nampak dia, lepas tu dia I kena sepak. Kena sepak? Dia kena sepak, dia suka? Tak, macam so I kena sepak macam masa tu macam terkejut macam Ngomatan? Apa saya kena sepak? Tak, tapi kena sepak. Tapi mungkin dalam hati berkata-kata tak baik pasal dia, bukan? Ada? Pasal apa? Pasal kadang-kadang kalau kita dalam hati kita cakap something, dia boleh, tak tahu orang cakap, dia boleh faham, dia tahu. Ya. Oh, okay. Tapi sebenarnya apa saka tu? Sebab I pun tak tahu dia baik ke jahat, dia baik ke kenapa? Saka is a benda yang orang ni orang piara. Tapi kalau orang cakap dia jaga tau. Dia jaga dia. Like saka tu jaga dia. So that's why bila I cerita kat dia tau, I told him. So actually the whole house pernah experience things.
So macam ada orang macam tidur, dia bangun semua full of kena cubit-cubit bengkak-bengkak. Badan dia tak tahu kenapa. And macam kadang tak sakit, mostly tak sakit lah benda tu, but it's just blue black. Dia akan bangun satu badan blue black. I see. No, I have a story nak share dengan pasal my friend, kawan punya saudara dia ceritakan, baru dia ceritakan pasal diorang kat camp Ami. Kan diorang macam yang lepak-lepak, tak tahu lah camp mana tapi belakang kubur. Kan. So diorang bakal okay, ni dia belakang kubur So ni dua budak main muzik malam atas katil 2 tingkat, membual nyanyi. Terus apa tau? Tiba-tiba diorang dua diam. Yang main muzik tu? Yang main gitar semua diam. Dia cakap, kau pasal? Gitu. Terus after that tak macam mana dia ni main loncat kerbam. Yang Cina pula dah pingsan. Sama ada tembok tu dia pingsan. Lepas tu dia ni tak tahu apa-apa tu main loncat terus sembunyi tidur. Sembunyi pula. Baring tu tidur kan. Lepas tu terus besok dia punya officer apa, sarjan apa, so maki semua orang. Korang tak pasal lambat gitu kan. So dia cakap pasal gitu ya. Korang pasal semalam mengamuk pasal korang kita semua kena punishment kan. Macam kau tahu tak time kita main gitar kan, diorang nampak apa kat bangku kubur tu? Jangan buat gitu ya Suzairi. Jangan. So cerita ni tak ada cerita. Betul. Bukan bohong, betul. Dia nampak rekaan semata-mata kan ni? Sumpah, dia cerita. Okay. Sumpah ni. Nampak apa? Gula-gula. Gula-gula apa? Tengok tanda. Mr. Chong. Cong-cong. Capong. Capong kat kubur tu macam diri kat situ je. Terus sarjan tu ketawakan. Macam pasal memang dia selalu kat situ. Frequent lah kira. Tu tempat dia lah. Tapi duduk diam je. Oh, duduk je lah. Berdiri maksudnya kat situ diri diam je. But I'm sure macam like siapa yang ada dekat camp tu tahu kan kewujudan dia kat situ. Ya. Mungkin. But they never kacau the cong-cong what? Yelah, kalau Mr. Chong tu dah kat situ, tak kacau-kacau, semua angkat kaki jalan kan? Betul? Okay, ada lagi cerita? Jangan. Tu dah hilang. Lupa. Takutlah kena pump lagi. tak kena pump lagi. One more. Tak ada. Tak ada tu? Tak ada. Time shooting ke? Shooting tak ada lah. So far okay lah, clear? So far okay. Adalah dengar-dengar tapi okay lah. Okay. Tak ada sangat lah. Dia dah clear. Ada lagi? Kau ada? Ada kan? Kau actually ada. Kat Malaysia kau pun banyak. Dia tak, ni kat Singapore. Okay. Tapi dia macam kelakar, aku tak tahu nak cerita ke. Kelakar seram lah kira. Tak tu, like your friend macam terpijak benda kan. My mum pernah terpijak benda kat around my flat lah. Around my area. Lepas tu dia macam balik, lepas dia balik tu, dia tu baring kat bilik dia. Dia macam tak nak berbual dengan siapa, dia baring je. Dia macam baring je, diam je. Kita macam soalnya dia balik rumah dia akan macam pergi dapur siap-siap tapi malam tu dia macam baring je, baring. Lepas tu kita pun masuk bilik lah. Lepas tu macam mak dah tidur tak apa. Then I went to my room. Tiba-tiba my dad ketuk lah. Masuk bilik bawa Quran. Macam, kenapa? Macam bawa je bacakan Quran kat mak. Macam okay. Lepas tu I pun masuk bilik lah. My mum macam tengah sejuk ke? Kan? I tak tahu. Dia macam je. Then she doesn't respond. Macam panggil dia macam dia diam je. Lepas tu my dad suruh bacakan lah. Bacakan. So I start baca. Masa tu macam actually macam dah lama tak buka Quran kan masa tu. So my bad lah macam dah lama tak baca Quran. So macam kekok gila. So I pun macam buka macam nak start baca. Lepas tu saya baca. Lepas tu my asal kan? Apa? Kau macam ketawa habis ni. Benda tu I tak tahu benda apa yang rasuk my mum, but benda tu ketawa ke. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Tuhan. Macam dia ketawakan. Dia ketawakan macam dek. Lepas tu aku macam continue. Masa tu takut lah. Masa tu takut gila kan continue baca. Tapi memang macam aku tak tahu baca betul ke apa semua. Macam dah ke mana tak aku punya itu semua tajuk semua. Baca je. So benda tu macam ketawa-ketawa. Dia macam makin kuat dia ketawa. But did you like macam as a professional macam like ustaz ke After that my dad call sebab I baca Quran dia makin ketawa.
I rasa dia ketahukan I sebab I baca tak betul kan. Lepas tu my sister kat sebelah dah nangis-nangis. Macam dia nak baca pun tak boleh, dia dah nangis-nangis semua kan. So my dad ask us to go back to the room. Lepas tu dia panggil kawan dia, Ustaz datang. So, tapi masa Ustaz dia datang, I wasn't in the room lah. Dia tak bagi masuk. Memang cakap dia terpijak orang sembahyang kat bawah. Kan. Tapi cakap pasal ketawa ni, pernah ada dengar cerita orang bila dah seram tu, dia baca. Kita kalau dah takut, baca pun tunggang langgang. Betul lah. Kan? Asal Yus. Orang tengah bercerita kan? Tak, aku macam tengah Tak prepare. Tak ada. Okay. Kita sekali je. Okay. Tapi maybe tak ada. Dia baca. Dah kena kacau. Dia baca tunggang langgang kan. Apa ni, dia baca diri dia ke atau orang bacakan? Bukan, baca. Kadang kena dah nampak. Tu baca. Baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Dia ikut sama baca ayat kursi. Yang tu. Alah. Pernah dengar. Dah sama. Aku dah menggetar. Aku baca, tetap continue baca. Lepas tu satu part cakap tahu. Salah tu kau baca. Dia tahu salah ke betul Diorang tu baca. Dia Islamnya. Tak, jin, diorang tu baca. As what I know, people said diorang tu baca. At certain part pula. Certain part, ayat kursi tu, that's why orang cakap bila ayat kursi tu, ayat last tu kena baca 3 kali. Yeah, I heard of that. And itulah orang cakap. Jadi ke mana pun baca, amalkan ayat kursi je lah. Ya. Okay, dia memandangkan thought untuk menandakan kita harus tamatkan. Itu yang paling menyeram untuk malam Jumaat ni. One thought. Nama kau One Thought. One thought. Okay, terima kasih Yus dengan One Thought. Terima kasih. Terima kasih kerana hadir, sudi dan seperti biasa tamu-tamu kita yang hadir adalah dapat something kan. Wow. Apa tu? Tot ke? Apa? Bukan, ini dia. Kita dapat tot. Ada kosi bos ni susah. Ow. Okey, macam biasa. Centeng seperti biasa untuk awak, authentic centeng. Juliana's Chinese Royal Treats. Ya, ni Hanis Cookies and Cake. Betul Cookies and Cake? Asyik salah baca je. Cookies and Cake by Hanis. Ini dia. Kena macam gini. Orang dah tua. Faham, okey. Hanis Cookies and Cakes. Okey, dan ni Kopi Boy. Yeah. Pink untuk awak. Terima kasih. Brown untuk One Thought. Dan ini kita ada 2 cookies. Puaka. Alamak. Okay. Takut nak makan ni. Buat sendiri. Pandai ke? Ya, buat sendiri. Okay, nak apa? Nak satu? Cepat. Sama je kan? Lain. Aku pilih lah Gambar yang ini. Okay. Dia ada Muka siapa? Muka saya. serius tak? Tak ada. Bukan lah. Muka orang lain. Dan ni minyak wangi daripada Hijab Culture. Okay. Wah, ombak rindu dan culture untuk awak. Wow. Dan satu ni masculine dan idaman. Oh. Satu minyak wangi perempuan untuk Terima lelaki. kasih. Satu lagi tertinggal. Hijab Culture. Allahu Akbar. Cantik packaging dia. Kejap ni. Oh, wow, apa ni lagi? Banyak ni. Layang-layang Inshira. Siapa nak curry, siapa nak cinnamon? Curry. Okay. Terima kasih. Cinnamon. Alright. Okay, terima kasih banyak kerana bersama kita. Okay, bagi you all kalau ada apa-apa komen, suggestion, boleh leave a comment kat bawah ni dan boleh email pada saya kalau ada apa-apa suggestion untuk awak. Like and subscribe. Dan apa? Share and subscribe. Like and share and subscribe kan? Yeah. Dia macam kena ada 3 tu lah. Like and share. $5. Anybody hire Beat bidder? starts at $5. Oh, gitu kan? Okeylah, jumpa di minggu hadapan. Malam Jumaat, puaka tidak kenal usia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada episod puaka. Selalu kita ada interesting stories. Bab kali ni kita nak cakap tentang the symptoms of people yang kena gangguan. Ataupun possibly gangguan tu akan datang kepada kita. Jadi cara-caranya ada pelbagai, kita pun boleh check kat Google dan sebagainya. Tapi apa yang saya belajar, kalau pertama kalau kita dah rasa macam panas-panas, badan kita rasa heaty, hangat. Kalau pada ketika itu ada kemungkinan. Bukan dehydration lah, ni rasa panas yang lain. Kemudian kita rasa macam migraine. Sebelah kepala, sebelah sini rasa. Yang paling common, belakang tengkuk. Ni kalau dah rasa berat, selalu berat, pergilah massage dulu, massage chair ke apa, try dulu. Tapi kalau semua dah buat, bekam dah buat, masih rasa, dah check doktor tak ada apa-apa, kemungkinan kena gangguan. Kadang mereka bertingkik yang kita tak nampak lah. Lagi satu, short of breath. Kita rasa macam tercungap-cungap. Paling common bila kita solat,
kita nak baca ayat yang pendek, tak sampai nafas. Sebenarnya nafas kita no problem, boleh sampai. Tapi kalau tak sampai, kita baca Quran ke apa, tak sampai nafas kita terlalu pendek dan tak normal, itu kemungkinan besar juga. Lagi satu, symptoms yang kita tahu, kadang-kadang makhluk halus ni attack kita punya sendi. All the joints, dia senang datang. Area-area ni. Tapi kalau kita yang dah pernah injured lutut, jangan blame jin lah kat semua lutut kita tu kan. Kadang-kadang memang kita dah injured. Tapi contoh, kalau kita kena benda-benda gini, check doktor dulu. Bila all the medical possibilities dah tak berlaku, barulah cari ustaz-ustaz yang pakar ruqyah. Boleh checkkan kita, insya-Allah. Apapun, jangan takut pada mereka. Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, all the best. Episod tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.